Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita menyambung pembacaan kita. Nampaknya belum ramai yang datang, tak apa. Kita masih hari raya, masih suasana hari raya. Kelas dah buka ni pun dah cukup bagus dah, alhamdulillah. Kelas dah buka, dah ada yang ada kesanggupan nak datang, yang masih nak beraya, berayalah, masih musim hari raya. Jadi sikit tapi tak reda dengan makanan yang sikit umpamanya ya. Itu semua tu maknanya hati dia tu, maksiat hati. Dan maksiat hati yang kita sedang baca sekarang ni ialah sangat loba atas berkata-kata. Sangat loba atas berkata-kata bermakna cakap tak cermat. Walaupun kadang-kadang tak banyak cakap. Kalau yang pertama kita menunjuk dalam maksiat lidah, memang banyak cakap cerita itu, cerita ini, apa semua tu. Tapi yang kedua ini mungkin tak banyak cakap, yang menantu kita, yang mak saudara kita terjumlah dalam wanita-wanita yang ini. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang antara sebab wanita ramai masuk dalam neraka pasal tak jaga mulut. Apa dia nampak semua dia sebut belaka. Apa jua. Ulama bilang wanita ni hatinya di mulut, laki-laki mulutnya di hati. Perempuan apa berdetik hati dia cakap. Apa tau? Dia nampak apa pun dia sebut. Dia pergi kedai tengok apa semua, kain langsir lah, kain alas meja lah. Kau nak beli, belilah. Tak nak beli pun tak apa. Mesti komen dulu. Cantik baguslah. Kasar umpamanya. Warnanya tak matching. Apa pun mesti dia nak sebut. Jangan begitu. Jangan apa semua menjadi kebiasaan mulut suka menyebut. Tak elok begitu. Laki-laki pulaknya kadang patut perkara disebut. Tak sebut, tahan, dia diam. Awak cakap le, mana kita tahu awak punya dalam hati apa, cakap le. Tak kuasalah, dalam hati, mulutnya di hati. Tak semua juga, yang ada laki-laki pun mulutnya semangat juga. Tetapi ini satu peringatan. Nabi mengatakan kaum wanita biasanya kurang cermat terhadap mulut. Wanita sini jangan begitu. Wanita dalam masjid sini jangan begitu cermat sekali terhadap tutur bicara kita. Dan jika ada engkau dosa yang kecil, kita sudah sebut tadi. Ya, kalau kita nak sangat mengumpat, fikirlah dulu. Bermakna setiap cakapan kita tu kau jaga-jaga, jangan kau main lepas saja. Kita nak sebut tentang orang punya cela. Allah, begitu aku sebut, serta-merta dosa aku bertambah. Begitu aku sebut, serta-merta pahala aku pindah pada dia, dosa dia pindah pada aku. Tak kita sebut seseorang dengan sebutan yang buruk kecuali pasal kita tak berkenan dia, bukan? Cuba kita berkenan kawan kita, best friend kita, sepupu kita, nak kita umpat. Tak nak kita umpat. Kenapa? Kita suka sama dia. Yang kita tak suka sama dia, kita umpat dia. Kan rugi orang yang kau tak berkenan, tapi kau hantar pahala dengan dia. Itu maha suci bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kau tak berkenan dia, kau sebut dia saja, Allah Taala tak terima, Allah Taala tak redha. Pahala engkau pergi tempat dia, dosa dia pergi tempat kau. Jadi sebelum kita sebut, fikir dulu. Aku tak pedulilah. Sebab orang kalau kita tak berkenan, kita tak kisah tau maruah dia tak maruah dia. Aku nak sebut, aku sebut. Makin aku bongkar cerita dia pasal aku tak berkenan. Tapi kau fikir, dia memang layak dibukakan aib dia. Astagfirullah. Dia layak ke, dia apa ke? Pokoknya begitu engkau sebut, terus pahala engkau pergi tempat dia, dosa dia pergi tempat kau. Rugi pula. Dah lah, tak payah sebutlah. Jangan sebut. Sampai ulama bilang kalau kau betul nak sebut sangat seorang, kau nak umpat sangat, umpat siapa tahu? Umpat mak sendiri, umpat kakak sendiri, umpat guru engkau. Dah tentu aku umpat mak aku, pahala aku pergi dekat mak aku, dosa mak aku pergi dekat aku dah aku tanggung dia. Jadi kalau kau nak sangat umpat mak engkau, umpat ustaz engkau. Jadi berbaloi umpatan kau, dia dapat pahala engkau, kau bantu memikul dosa dia, seorang yang kau sayang. Tapi kau sanggup tak nak umpat mak kau? Tak sanggup. Tergamak ke nak umpat ustaz kau? Tak tergamak. Maka jangan umpatlah, sudah tak payah. Kau tak payah donate pahala pada dia pun, kau tak payah menjadi pak sanggup pikul dosa dia pun, tak apalah asal jangan kau menanggung dosa mengumpat dia. Begitu ulama bilang. Kalau ada manusia paling afdal kau nak umpat mak kau lah. Jadi kau dapat pikulkan dosa dia, dapat sedekahkan pahala pada dia, kan paling afdal kan? Itu pun kita tak tergamak, ini kan pula yang lain. Jadi kalau kita bilang, aku dah lah tak banyak pahala, aku dah lah banyak dosa, nak tanggung dosa orang lain. Taruhlah pula muka, umpamanya kita bilang, tapi aku tak kisahlah,
Aku kalau umpat dia, aku kena tanggung dosa dia. Never mind. Dosa aku pun bukannya banyak sangat, sikit dosa aku. Oh, sikit dosa kau. Siapa bilang kau punya dosa sikit? Ataupun aku nak sebut fulan-fulan dah. Ni hari nampaknya dari pagi sampai sekarang aku belum buat dosa lah. Kosong pulaknya. Macam tak senang dia tengok catatan dia belum ada dosa. Bolehlah aku umpat dia sepatah dua saja. Nanti aku padamlah balik, aku tokok dengan amalan lain. Jangan ulama bilang ni dia punya itu. Nanti yang ada kita nak kira-kira tau, nak umpat orang kira-kira. Biasanya nak umpat orang tak ada kira-kira, main lepas saja. Dia dah belajar hukum, nak umpat orang dia kira-kira untung rugi. Profit dia, loss dia berapa banyak semua. Okeylah umpat jugalah. Tak boleh juga. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Jadi kau bilang, dosa aku kecil, tak apalah aku umpat dia. Dosa dia besar, tak apa aku umpat dia pasal dosa dia besar. Berbaloi kalau aku umpat dia, umpamanya. Dosa dia besar mudaratkan dia. Dosa kau walaupun kecil mudaratkan kau. Jadi kita bilang, tak apa dia dosa besar aku umpat dia. Kalau dia dosa pun bukan dosa dengan kau, dosa dengan Allah Ta'ala. Yang kau nak umpat dia tu kenapa? Kenapa kau nak umpat sama dia? Kalau besar pun dosa dia pada Allah Ta'ala, bukan dengan kau. Jangan kau umpat dia. Kalau kau bilang dosa kau kecil, tetapi kalau kau bilang ana memang tak ada dosa, hari ini ana belum buat dosa. Siapa yang mengatakan tak ada dosa menunjukkan bahawasanya sudah besar dia punya dosa. Kenapa? Yang besar dosa saja yang tak dapat menyedari bahawa dia sudah banyak dosa. Kerana tidak ada manusia yang tak berdosa. Kau punya tanggapan diri kau tak berdosa tu aja sudah satu besar punya dosa, iaitu ujub dalam hati kau. Ujub. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau kerana ganti bagi mengumpat orang itu. Kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kalau betul-betul lah memang kau tak ada dosa. Bohong, mana manusia tak ada dosa? Okeylah, betul-betul memang kau tak pernah dosa. Dari pagi aku tak dosa, betul aku tak buat dosa. Celik mata pagi aja aku baca Quran, aku sembahyang duha apa semua. Aku tak dosa umpamanya. Kalau gitu patut kau bersyukur. Kau bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dah mensucikan diri kau hari ini. Jangan kau macam tak suka tengok pakaian kau bersih. Kau ambil sambal kau sapu, kau ambil kari kau siram. Baju aku bersihlah. Risau pula baju dia bersih. Nak dikotorkan dia. Risau pula catatan dia bersih. Nak dicacatkan dia dengan dosa mengumpat. Maka tak boleh sedemikian gitu. Jadi ulama bilang pendek kata tak ada alasan. Ini semua ni contoh-contoh orang memberi alasan untuk nak mengumpat. Tak apalah, aku tak banyak dosa. Pikul dosa orang sikit pun tak apalah. Walaupun tak banyak dosa, mudarat tetap pada diri kau. Tak apalah, dosa dia pun banyak. Dosa dia banyak, tak ada kena-mengena dengan kau. Yang kau nak pikul dosa dia tu kenapa? Okeylah, aku tak ada dosa hari ini. Siapa bilang kau tak ada dosa? Itu sendiri dia sudah dosa. Betul-betul aku tak dosa. Maka kau bersyukur. Jangan pula kau mencemarkan dengan dosa. Begitu semuanya hujah ulama. Dan ini semua ni, cakap ini semua bukan hanya cakapan tau. Benar-benar dialog ini semua akan bermain-main dalam hati kita. Dan dia tidak akan bermain-main dalam hati yang keladak. Hati yang tak sedar pun dia dosa, tak dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa dengan orang, dosa kena pikul, dosa kena tanggung, dosa kena apa semua tak sedar. Tetapi apabila kita sudah mula mensucikan hati, dah mula cermat lisan kita, dah mula cermat pandangan mata kita, hati kita sudah semakin jernih, dia nak buat apa-apa dia waspada. Apabila dah waspada, akan datang was-was daripada syaitan. Orang yang tak ada takwa kepada Allah Ta'ala, tak ada timbul was-was, tak ada bisik. Kenapa? Dah memang dia tetap atas dosa dia. Auto dosa. Nak buat apa dosa dia buat, nak buat apa dosa dia buat. Hatinya tak ada kira bicara, tak ada dialog, tak ada apa semua. Tak ada bahas, tak ada hujah. Tetapi orang yang hatinya sudah mula peringkat, dah menjaga anggotanya 7, dah mula cermat dirinya, maka hatinya dah mula memancar. Tidak akan dapat berbicara hati kita tentang bab dosa besar aku, dosa kecil, bagaimana itu, hati kita tidak akan dapat nak bicara ini semua kalau dia masih keladak. Dan keladaknya tu macam mana? Masih melakukan dosa anggota yang 7. Jadi kitab ini sudah selepas 7 anggota zahir kita pelihara, baru hati kau dah mula hidup. Hati kau mula hidup, nanti syaitan bisikkan, bolehlah umpat sikit bukannya banyak, tak apalah. Kau mula bahas. Ini tanda hati kau sudah mula hidup, hati kau sudah mula
ada kesedaran. Kau lawan dia, kau pupuk dia supaya terus taat pada Allah Ta'ala, akan jernih, akan jernih, akan jernih. Maka akan terkikis segala hasad, terkikis segala dengki, terkikis segala ujub dan riak. Dia boleh waspada semua. Akan tiba-tiba memancar daripada hati kau sendiri. Terbit perasaan ikhlas, tawakal, zuhud, redha. Semua tu hati-hati yang sihat. Tak akan terbit sifat-sifat mulia ini selagi sifat hati kau masih tertutup dengan sifat-sifat kecelaan. Dan sifat kecelaan ini tak dapat kau sedar selagi dia masih berselaput dengan segala dosa yang anggota zahir. Jadi step by step. Anggota zahir mesti wajib jaga mata, jaga lidah, jaga telinga, jaga perut, jaga alat kelamin, jaga tangan, jaga kaki. Kau jaga daripada kemasukan keladak dosa, dah mula nak jernih hati kau. Dapat dia bicara, dapat dia hujah. Nanti kadang kalah, kadang dia menang. Tapi dah mula ada juang. Kalau dulu memang senantiasa tak ada kira kalah menang. Memang dah kau kiranya member syaitan. Dah submit diri kau. Apa kau nak cakap, cakap. Nak tutur, tutur. Nak bicara, bicara. Tak ada pantang lidahnya, kita bilang. Lidah tak terbatas itu. Tapi dah makin sampai bab ini, dah mula bicara. Kalau sampai hati kita boleh bicara dengan diri kita ini, bermakna sudah mula nak hiduplah hati kita. Dan ada pun maksiat dosa, maksiat lidah yang berikutnya ialah apa? Berbantah-bantah. Kita sudah baca di sini maksiat lidah yang pertama, mengumpat, berseloroh, bergurau senda, berbohong, mengumpat dan berbantah-bantah. Dan nanti kita akan jumpa tentang bab berseloroh, dan nanti kita akan jumpa bab puji memuji. Semua ni maksiat lidah. Tak kita sangka. Mengumpat tak boleh, aku pujilah. Tak boleh juga. Bertengkar tak boleh, berguraulah. Tak boleh juga. Bukan tak boleh, tak digalakkan sebanyaknya, tak digalakkan menjadi senantiasa dan menjadi sifat kita. Semua tu agama kita ada batasnya. Ada batasnya semua, ada dia punya undang-undangnya. Dan berbantah-bantah. Dan ada pun berbantah-bantah, maka iaitu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Membantah-bantah, no good. Yang ada orang suka bantah. Apa orang cakap nak bantah? Boring tau berbual dengan orang gini. Kita cakap sepatah saja dia bantah. Aku bukan masuk bahas dengan kau. Aku bukan dalam dewan berdebat dengan kau. Aku cuma cerita aku makan ikan kembung saja. Itu pun kau nak bantah. Yang ada orang begitu tau. Apa pun kau bual, stres berbual dengan orang gini tau. Macam masih asyik nak kena bahas dengan kau. Tadi anak pergi kedai, makan nasi dengan ikan kembung. Ikan kembung tak bagus tau. Banyak-banyak makan nanti begitu begini. Salah pula aku. Umpamanya. Nanti nak pergi mana? Saya nak pergi beli belah lah kat shopping center. Hati-hati tau. Kadang-kadang belanja yang gini. Jangan begitu. Semua bantah belaka semuanya begitu. Sama ada pada perbuatan kita ke, cakapan kita, maknanya ke, lafaznya ke. Kita sebut, ini cakap terbalik-terbalik lah. Macam orang India pulaknya. Begini perkataan. Salah nahu aku, rupanya ada guru nahu pula di sini. Yang ada kita sebut begini, lafaznya bukan begini. Ini cakap terbalik lah. Ada saja juru bahasa yang nak cek, nak betulkan sebutan aku, nak betulkan nahu aku, nak semak makna aku. Ada orang begitu. Stres. Kita nak tahu orang begini, kita jangan jadi orang begini tau. Jangan jadi orang begini. Tak bagus, orang benci kita. Orang benci. Apa kita cakap semuanya dibantah belaka. Kita taruh baldi di sini. Kenapa taruh di sini? Taruh di situ. Mana hukum hadis bilang baldi tak boleh taruh sini, mesti kena taruh situ. Yang ada orang cerewet tu kat rumah, tak boleh taruh sembarang. Pinggan mangkuk, bang jangan taruh sini lah bang, saya suka taruh sini. Dah bantah suami dia. Berdosa. Berdosa itu menunjukkan akhlak tak betul. Menunjukkan kau punya pendapat, kau punya sistem saja betul. Orang punya sistem semua tak betul. Tak perlu kau tegur, tak perlu kau nak betulkan. Nabi bilang kalau kau nampak mungkar, kau kena betulkan dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Itu mungkar tau. Confirm punya mungkar, confirm punya haram, baru ada tegur dengan tangan. Tak mampu dengan mulut, tak mampu dengan hati. Dah confirm punya mungkar pun ada tahap-tahapnya. Ini kan pula cara tak mungkar. Cara sidai baju begini. Kenapa awak sidai begini? Awak komplain menantu awak. Patut sidai begini, biar mak ajar begini.
Kan kecil hati budak tu. Dia cakap, semua tu tak bagus, bantah-bantah. Asal tak menyalahi hukum, biarkan. Tapi anak punya sistem begini. Siapa bilang sistem kau paling bagus dalam dunia? Tak ada perlu. Tak ada perlu. Benda yang tak ada perlu gini semua jangan kau bantah. Ini kadang sikap-sikap orang kita ni semua menimbulkan pergeseran, menimbulkan pertengkaran yang tak semestinya, yang tak sepatutnya, yang tak ada makna langsung. Kalau kau berbahas pasal nak naikkan harga tanah dengan menteri, patut juga. Orang ni dapat manfaatnya. Kau berbahas pasal nak tuntut minta jembatan di kampung kita, tak apa juga. Ini benda tak ada benda remeh-remeh, tapi akibatnya boleh besar. Boleh sampai jadi gaduh anak beranak. Begitu. Jangan orang bikin apa pun. Orang duduk kat masjid sebelah sini. Ajar duduk sini bagus je. Kenapa duduk sana dia tak boleh? Suka hati dia lah. Dia nak duduk sana ke nak duduk sini ke apa semua. Ada orang suka jadi mandor. Suka komen orang, suka atur orang. Tak boleh berdosa semua tu. Bantah-bantah semua. Bantah tak ada perlu, jangan bantah. Not necessary, don't say no. Don't say don't. Jangan. Kalau tidak ada haram, dah ada perkara salah pun, kalau mazhab lain boleh terima, kau jangan bantah. Kadang kita sembahyang, kita tengok ada dalam majlis ada orang buat perkara begini. Aku rasa aku nak tegur, tapi guru kita tak tegur. Kita tahu guru kita lebih perasan daripada kita. Sebab apa? Oh ya tak ya, perbuatan ini masih diterima dalam mazhab Maliki. Perbuatan ini masih sah dalam sudut mazhab Hanafi. Almarhum guru saya Habib Abdillah Jufri bilang, kalau confirm salah daripada 4 mazhab baru kau tegur. Walau kau tahu orang ini sekalipun sembahyang goyang. Kan batal. Mazhab Maliki bilang boleh. Sudah kau tanggungkan. Dia memang agaknya suka bergoyang agaknya. Agak dia taklid mazhab Maliki. Boleh. Kau nampak serban dia bukan main sampai bertutup dahi. Macam mana dia sujud begini? Hanafi bilang boleh. Sudahlah. Sudah, kau tanggungkan begitu aja sudah. Bukan apa, kalau Imam Hanafi boleh terima, kenapa kau tak boleh terima? Kalau Imam Malik boleh terima, kenapa kau tak boleh terima? Ditanggungkan begitu sudah. Bermakna apa? Benda itu pun bukan muktamad haramnya. Sudah. Begitu. Begitu adab orang alim. Bukan dia tak suka nak membetulkan orang tahu. Pasal nak menjaga hati orang. Jangan bantah-bantah. Yang ada orang kalau kita dengar dia punya suka bantah, apa kita cerita, nanti dia try to bring up another point yang seolah-olahnya lebih indah. Dan biasanya orang begini apabila kita kecakap, the next word yang keluar dalam jawapan dia ialah perkataan tak. Tadi anak pergi pasar, ikan murah. Tak, kadang-kadang mahal. Yelah memang kadang-kadang mahal, cuma tadi ni murah. Mesti ada keluar perkataan tak. Dia nafikan cakap kita, terus dia bring up something. Yang ada orang pula kita bilang, tadi Ana jalan nampak kucing kena langgar motosikal. Ana lagi kemarin nampak seladang kena langgar lori. Lagi besar cakap dia. Kita punya berita semua jadi berita kecil. Semuanya begitu. Tu semua orang suka bantah semua tu. Tak bagus. Tu akhlak cela orang suka bantah. Ya, sekala orang cakap semua, adab kita berbual tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kawan kita ni suka repeat tau dia punya cakap. Nanti dah berapa kali dah cerita dengan Ana. Jangan, itu adab tak bagus. Kau dengar macam pertama kali. Ya. Nanti kadang-kadang dia baru cakap separuh jalan, kita sambung. Betul kan? Kemudian begini. Nanti mana tahu? Dia dah cerita Ana. Jangan. Kadang-kadang kalau kita dah tahu cerita tu, kadang-kadang orang tu cerita dengan kita, cerita yang sumber aku cerita dengan dia tahu. Besok lusa dia cerita balik dengan kita. Dia tahu Ana. Iya. Padahal dia terima daripada aku, dia tak sedar. Dia cerita balik dengan aku. Biarkan. Jadi adabnya jangan dia, Ana dah dengar lah. Ataupun kita sambungkan, habiskan storynya, kita sentak cakapan dia. Semua tu tak bagus adab dalam pergaulan. Iya begitu. Oh Masya Allah. Nanti dia terfikir, pun lebih jangan. Lebih-lebih jangan. Perkara betul baik, perkara salah baik, perkara betul apatah lagi. Kalau dah memang dia betul, tak payah kau bantah. Dia salah pun kau nak bantah. Kalau tak sampai haram, tak perlu kau bantah. Dan kalau dia haram pun nak bantah dengan cermat, dengan tertib, bukan dengan terus, bukan ini macam itu cakap. Tak boleh. Hati-hati dalam mesyuarat pun. Hatta dalam mesyuarat sekalipun, kalau ada manfaat kau kemukakan idea, dalam brainstorming orang bilang kan, kalau kau nak keluarkan idea, ada manfaat yang kau perlu bidas ataupun sangkal pendapat orang lain, bincang, tak apa. Tapi kalau tak ada manfaat, dah cukup bagus, hanya for the sake of orang cakap, aku pun mesti cakap. Orang keluarkan idea, aku pun mesti keluarkan idea. Idea dia bagus, idea aku must be better. Jangan. Bukan itu tujuan bermesyuarat. Orang mesyuarat kasih idea begitu begini,
Fikir nampak ada logik apa? Alhamdulillah, bagus, tak ada apa-apa. Begitu. Jangan membantahkan yang tak sepatutnya. Ada satu orang India tau. Dulu dia Hindu, masuk Islam. Dia masuk Islam atas tangan Al-Habib satu Ahmad As-Saggaf. Bergelar Habib tu Innallah ma'as sabirin. Orang alim dah tua Singapura dululah. Orang India dia masuk Islam pula dah dewasa, lidah dia pelat. Dia kalau baca logat India lah. Kemudian nanti dia jumpa sama kita. Dia dulu rapat dengan guru saya Habib Abdullah Jufri. Guru kita dah meninggal, dia rapat dengan kita pula. Kemudian dia bilang, tolong semak aku punya Fatihah. Dia pun baca Fatihah dengan logat dia lah. Kita dengar, ikut logat dia, pas lah kiranya lulus. Okey, mama tak ada apa-apa masalah, boleh. Yang kau sama dengan kau punya ustaz, dia bilang. Aku baca ini macam mana dah betul, ini macam punya baca. Dia pun tahulah macam mana pronunciation kan. Tapi kau punya guru, dia bilang aku baca betul. Dia bilang, oh itu macam punya akhlak kau sama macam kau punya guru. Dia bilang macam mana? Yalah pada kita untuk logat kau betul takkan, bukan aku nak paksa kau segala makhrajnya macam orang masuk musabakah, ya tidak. Untuk kadar kau dah kira betul lah. Dah kira kadar betul lah. Jadi kita bilang masya-Allah, dia bukan dia minta kita ajar tau. Sebetulnya dia memberi contoh pada aku bahawasanya guru aku pun tak pernah bantah dia. Tak pernah nak membetulkan dia sampai menyusahkan dia, bermaknanya begitu. Sampai dalam tahap begitu sekalipun tak ada. Satu, kita tak suka nak membantah apa tau. Sembahyang tarawih ni banyak orang komen, banyak kepo lah. Kadang-kadang orang perempuan pun ikut kepo sembahyang tarawih. Kita bilang tak ada kena dengan kau. Kepo apa tau bacaan imam. Nanti mesti sibuk orang. Ustaz, imam ni baca slow sangat lah. Ni tak lajukan sikit pasal dia boring sembahyang 20 rakaat panjang, dia nak slow cepatkan sikit. Baca dia slow sangat lah Ustaz, slow lajukan sikit. Yang ada pula orang komen setengah imam lain. Ustaz, baca dia laju sangat lah, nak tak boleh catch up lah. Dua-dua aku tak suka. Dah dia dijantik jadi imam, dia jadi imam. Dia slow kau tunggu, dia pelan kau catch up. Jangan kau nak komen. Kita tak suka nak membetulkan imam. Tuan imam laju sikit. Dah begitu kadar bacaan dia, kau gesa dia buat sembahyang dia tak khusyuk. Buat dia laju dan slow ikut kerana nak muaskan hati kau. Dia nak puaskan Tuhan dia. Dia nak puaskan Rabb dia dengan apa termampu dia. Biar dia puaskan Rabb dia. Kau sabar sebagai makmum, kau ikut dia ke dia ikut kau? Kau ikut dia, kau kena ikut dia. Yang orang komen, Ustaz, boleh tak bilang imam tu lajukan sikit? Tak ada, nanti sabarkan sikit. Tak apa, bukan lambat sangat pun. Melambat lebih 5-10 minit saja. Tak ada sampai setengah jam pun. Tak apalah, dah memang bacaan dia begitu, biarkan. Bukan melirik-lirik sangatlah pun kan. Ustaz, dia laju lah Ustaz, Ana susah nak catch up. Tak apa, nanti speedkan sikit. Orang lain semua boleh. Kalau nanti tak boleh, nanti boleh jangan sampai 2 rukun fi'li tertinggal daripada dia. Tak boleh sangat, nanti mufarakah. Sudah. Begitu. Tapi kita tak suka nak komen-komen imam begitu semua tu. Ada orang berani. Imam pun dia nak komen begitu begini, nak suruh gesa cepat, suruh gesa pelan, semua tu tidak begitu menjaga adab orang-orang begini semua. Jangan bantah. Dan kita pula apabila ditegur orang begitu, kita jangan templak dia. Awak bagus, awak jadi imam. Tak payah, tak usah. Kita pula tak suka orang cakap begitu. Kalau orang beringat begitu, cuba jangan mengiyakan sangat, tapi jangan terus menafikan dia punya teguran begitu. Kadang orang tegur imamnya perkara apa semua. Setengah-setengah imam apabila orang tegur, dia tak terima tau. Nanti dia jawab, sah tak? Sah memang sah. Tapi kau imam, kau kena jaga. Setengah-setengah hukum pelaknya memang kau kena jagalah. Umpamanya, dia pun tak. Dia terus tanya, sah tak? Bermakna kau don't need to question me anything. I'm not questioning you, just advising you. Kadang-kadang setengah perkara kita perlu nasihatkan dia, bukan? Defensif pula. Sah tak? Umpamanya lah, setengah imam pakaian dia kurang cermat sedikit ke apa. Ahsan kalau nanti begini-begini. Yalah, kita tegurkan dia kan. Sah tak tapi anak kalau pakai gini? Umpamanya lah pakai baju batik umpamanya ke, semai pakai t-shirt ke. Yang ada kan memang kampung tak ada pakai jubah, tak pakai apa kan. Dia bilang seloknya dia pakailah baju Melayu ke begitu. Tapi sah tak? Sah memang sah. Kau pakai singlet aja pun sah. Tapi kau imam, ada tata caranya. Ada tata caranya. Sembahyang Jumaat tak baca ala-ala al-ghasyiyah. Kadang kita baca ala-ala al-ghasyiyah. Baca panjang-panjang yang lain.
yang warid dia tak baca. Apabila kita tegur, sah tak? Sah. Kau tak nak baca surah pun sah. Kau tak nak baca amin pun sah. Waladdallin, Allahu Akbar pun sah. Pun sah juga. Tapi kau imam dan sembahyang ada tata caranya. Yang ada pulaknya tak boleh ditegur. Begitu susah kadang-kadang orang ni. Susah. Ada kalanya bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Kenapa yang ada orang sampai suka, habit dia suka nak bantah-bantah orang? Ada dua sebab. Ada kalanya kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Yang ada pasal takabur. Whatever orang punya idea, dia nak bidas. Whatever orang cakap, dia nak perbaiki. Whatever orang cakap, dia nak criticize. Siapa lantik dia jadi juru semak bagi orang punya kira bicara, bagi orang punya cakap semua. Tak ada orang lantik kau jadi juru bahasa untuk membetulkan orang punya sebutan, orang punya makna, orang punya apa semua. Tak ada. Tak boleh. Dia nak menunjukkan kau salah, aku betul. Wah, dia ni ahli bahasa, dia ni pakar, dia ni cermat. Kalau kita cakap salah mesti dia betulkan. Kena bangga pulaknya. Patut kau malu, sikap kau gitu kau malu. Kerana kau bersikap yang tak sepatutnya, sikap yang tak selayaknya. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang lain. Yang ada bukan kerana nak meninggikan diri tau, sengaja nak perlikan orang. Mana dia cakap gitu, tak logik lah, tak masuk akal lah. Allah menyampahnya aku, ini benda pun bukan aku pasal nakkan apa sekalian aku bicara ini nak difailkan, nak dibutirkan, nak apa semua, bicara biasa saja pun. Kadang-kadang sengaja suka nak rendahkan orang, hinakan orang, perlikan orang begitu. Tak bagus, ini semua akhlak tak bagus. Walau gurau sekalipun. Walau gurau sekalipun. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Bahkan yang wajib atas engkau, bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Jadi kalau perkataan yang sebenar, memang kau diamkanlah. Tak ada apa-apa pun. Yang sebenar ni, maksud sebenar ni, tolong underline sini, maksud sebenar ialah yang tidak ada haram, tidak ada dosa, tidak ada celanya. Walaupun tidak markah yang tinggi sekalipun. Umpamanya, apa kita nak kasih contoh? Umpamanya masak kuih talam, kalau loyang sebegini, telur 5 biji. Umpamanya. Dia pakai telur sebiji saja. Kan tak menjadi ikut apa resepi yang sepatutnya. Kiranya tak sebenarlah tu. Oh, Ana bikin apa kuih talam, patut Ana taruh telur sebiji saja. Itu kan tak sebenarnya. Tapi salah ke? Tak sampai salah kan? Dosa ke? Tak dosa ke? Kau tak payah tegur apa-apa pun. Itu maksud sebenar ialah apa? Benda yang tak mendatangkan dosa, yang tak dimurkai oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak setepatnya. Orang gantung langsir straight, cantik. Dia gantung langsir tersingit begini. Dosa tak? Tak dosa kan? Walaupun kiranya tak sebenar mengikut sistem gantung langsir. Tapi ada dosa tak? Malaikat catat tak? Malaikat tak catat, kenapa kau sibuk nak catat? Itu maksudnya. Kalau benda yang sebenar, bermakna benda yang tak sampai mudaratkan orang, dia gantung langsir itu boleh jatuh dia punya reel dia tu kena kepala orang, tak payah tegur apa-apa. Tak sampai mudarat, tak sampai melukakan orang, tak sampai menghasilkan dosa. Don't need to mention anything. Nanti masak aku ini berapa banyak? Nanti taruh santan berapa biji? Pakai sebiji saja. Ya, anak kalau 3 biji, suka tingkau lah. Kau nak 15 biji pun. Orang ni buat ini haram ke? Dia pasal pakai sebiji saja kelapa santan. Tak ada haram kan? Tak payah tegur. Dia punya cara begitu sudah. Kau suka makan lebih, kau tak suka kau jangan makan. Sudah. Tapi jangan asyik nak bantah orang. Kalau tak ada haram, jangan kau komen. Oh, Ana pula kalau bikin begini. Ana pula ente, Ana. Begitu. Dan kita pula kalau dekat gitu, jangan pula kita bantah dia. Ente anak-anak tu kena membantah dia juga. Iya. Oh, dapat juga anak ilmu hari ni. Sudahlah gitu. Jadi jangan pula kita nak tak suka dia bantah, kita pula membantah dia balik juga. Sudahlah begitu. Cuma dalam hati kita kalau nak tengok orang buat gitu, kau punya cara, aku punya cara lah. Tak mesti nak membetulkan. Maksud yang sebenar ialah yang tak menyalahi hukum, tak menyusahkan orang, tak mudaratkan orang. Don't need to mention anything. Orang nak park kereta begini ke, suka hati dia. Asalkan dia tak blocking orang lain, asalkan kereta tu tak tersondol pokok ke, asalkan kereta dia tu tak sampai
boleh meletup ke? Sudah tak ada masalah. Sikit pun nak betulkan orang. Ada orang kita park kereta, keluar je dia check. Sengitlah dia punya kereta. Tak park nanti tak betul-betul paralel. Oh, pegawai trafik pulanya. Masya-Allah, macam-macam pesen manusia kita jumpa. Ada kita jumpa macam-macam pesen orang itu. Semua jangan jadikan itu kebiasaan kita. Tak bagus tu semua tu. Maksud yang sebenar ialah apa? Yang tidak memudaratkan orang, tak menyalahi hukum. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Kalau salah sekalipun tak boleh. Kalau salah pun, ini salah yang tak mendatangkan dosa sekalipun lah. Itu pun tak semestinya kau kena tegur. Kalau sampai berdosa sekalipun, tak perlu kau nak tegur ketika itu juga. Kalau yang salah, kau diam. Warna biru, tak adalah warna hijau, kan salah kan. Tapi itu dia cakap mungkin tersilap, mungkin apa semua kan. Kau diam saja. Sampai mudaratkan hukum, tak salah. Walaupun salah lah, tapi mudaratkan hukum ke ataupun mudaratkan orang lain ke apa, tak ada bukan. Sudahlah, diam sajalah. Diam sajalah. Malaysia merdeka tahun bila? 65 ya? 56 57. Ada orang pula bilang maka kemerdekaan negeri kita pada tahun 58. Salah kan? 57 lah pak cik. Tak perlu. Salah pun tapi tak sampai apa sangat kan. Sudah tak perlu kau nak betulkan dia. Kau diam saja. Tak sampai dia cakap tu budak-budak jadi jawab soalan periksaan jadi salah ke apa ke gitu kan. Sudahlah, tersilap cakap. Maklum saja. Maklum saja. Tapi kalau sampai menyalahi hukum, kau kena tegur, kena betulkan. Itu pun dengan hikmah. Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama, perkara hukum, tak boleh tidaklah kau kena sebut. Maka menyebut kau akan dia dengan lemah lembut. Bersabda Nabi SAW, man tarakal miraa wa huwa muhiq bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtil bunya lahu baitun fi rayadil jannah. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar, nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, nescaya diperbuat baginya rumah yang dikeliling syurga. Jadi kalau orang benar, orang salah, kau tak bantah. Kemerdekaan negeri Malaysia pada tahun 59. Kan kau benar, dia salah. Kau tak nak bantah dia. Kerana kau jaga akhlak kau, Allah Ta'ala binakan kau rumah di setinggi-tinggi syurga. Kalau dia bilang tahun memang 57, kan benar. Kau yang salah. Maybe 57, maybe tapi ada fakta-fakta lain. Tapi memang dia dah benar. Kau yang salah. Itu pun kau tak nak kemukakan. Memang salah kalau kau kemukakan. Tapi kau tak nak kemukakan pasal kau nak cermat jaga akhlak. Itu pun kerana kau mengelakkan bantah-bantah, masih dibinakan juga engkau rumah dalam syurga, tapi di pinggiran syurga. Jadilah asal elak daripada bantah-bantah. Yang tu kita bual-bual dengan orang alim ni bagus. Dulu kampung saya, dulu mak saya selalu sebut, kalau jadi orang biar jadi macam nyonya minyak. Bukan orang minyak ya, nyonya minyak. Nyonya minyak dia bukan nyonya jadi atau nyonya minyak, tidak. Dia jual minyak. Dulu kita kan kalau orang dulu kita tak pakai dapur gas, pakai dapur minyak tanah tahun 70-an. Dan tak mampu nak beli minyak tanah satu tong kat rumah. Kita semua susah. Beli minyak tanah satu hari satu botol, satu gayung untuk masak satu hari cukup. Besok beli lagi. Begitu aja orang dulu. Nyonya minyak ni bagus sekali. Mak itulah nyonya minyak ni baik akhlaknya. Betul. Apa orang cakap semua tak bantah. Kalau orang meniaga ke apa lepas hari raya, 2 hari raya dah nak mula meniaga. Nyonya minta minyak, saya sudah nak jualan, nak meniaga. Tak apa, hari raya pun meniaga. Hari raya, meniaga pun meniaga, perlu cari wang untuk anak-anak, tak apa. Yang orang, 2 hari raya kau dah nak meniaga, riatlah dulu begitu gini kan. Tak ada nyonya minyak, tak kisah, tak apa. Yang ada orang pula, apa, kau dah nak beli minyak, dah nak mula meniaga, belum nyonya, apa dah saya nak rehat sikitlah. Minggu kedua baru saya nak buka meniaga. Yang orang begitu kan. Tak apa, dah puas cari duit, raya rehatlah, makan angin, senang-senang. Apa kau cakap nyonya minyak semua betul belaka. Itu bagus kita bilang. Kalau orang kita punya istilah, ikut akhlak nyonya minyak. Nyonya minyak, ini mak saya punya istilah. Jadi maknanya very positif lah.
very positif. Orang cakap apa semua, ya, tak perlu bantah, jangan bantah begitu. Itu semua tu akhlak. Cakap apa? Kita berbual dengan para habaib begitu tau. Dua orang, negeri dia perempuan semua tutup muka kan. Tak nampak pun, bukan hanya tutup muka, tutup dinding langsung. Kita kalau ceramah di Hadramaut, sesi kaum ibu. Aku cakap seorang dalam bilik. Di malam ni balik tabir. Sana 10 ke, 100 ke, dia tidur ke, tak tahu. Tak tahu, kita cakap, ya kita cakap. Berapa orang sana aku tak tahu. Negeri kita punya cara macam-macam. Nak masuk masjid tadi orang jogging pakai shorts lah, pakai mini skirt lah, pakai macam-macam semuanya gitu. Tapi ni Habib-Habib tak ada nak sebut celah negeri kita dah. Dia kalau bilang Malaysia, oh Masya Allah, banyak masjid, syiar dia, Masya Allah. Singapura pun dia puji. Singapura, oh tertib, setiap masjid ada lujnah, ada jawatan kuasa, semuanya begitu. Tak sebut negeri dia begitu, negeri dia ada disco, negeri dia banyak kelab malam. Tak mention. Tak mention semua tu. Akhlak. Tak ada nak sebut celah tentang negeri orang semua. Kita kadang-kadang suka tersebut juga. Mereka cukup. Bahkan kita pergi negeri dia tu, kita kat sini segan-segan lah juga kadang-kadang nak pergi belajar agama, pakai baju Melayu lah, pakai sempurna apa semua. Kat sana tu sekolah tau, Darul Mustafa tu institusi pelajaran. Dia tak pernah mention mesti cara berpakaian begini-begini. Tak ada taruh dress code pun. Tak taruh dress code pun. Setengah-setengah orang putih datang baru masuk Islam kan, dengan t-shirt dia, dengan berlambang-lambang, dengan seluar jeans dia. Sana panas, pakai topi cowboy masuk sekolah yang ada. Tak ada orang marah, tak ada Habib pun bilang kau pakailah kain, kau lah pakailah gini. Tak ada. Dia biarkan. Haram ke pakaian dia tu? Tak haram kan? Tak haram, biarkan. Nanti lama-lama dia dah bergaul, dia tengok, dia terikut sendiri. Dia mula pakai baju long sleeve. Nanti dia mula pakai gamis. Mula pakai kain pelikat, atau maknanya dah jadi orang Hadramaut. Orang Amerika pakai kain pelikat tau kat sana. Orang Amerika, orang England pakai kain pelikat, pakai syal. Kita tengok dari belakang, kita tengok orang Kelantan. Rupanya orang putih, Masya Allah. Dan tak pernah siapa pun tegur dia, cara kau punya pakaian begini. Dan ini yang membuatkan ramai orang-orang kita attracted untuk nak pergi sana. Ada di antara kawan-kawan kita sini dia bilang, aku suka kat Hadramaut, itu the real ulama lah, tapi aku ini macam pun dia tak pernah tegur. Sampai aku dapat berubah pasal aku tak ditegur. Pasal aku being accepted. Dan bukan salah apa pun dia lah. Bukan masuk madrasah minum arak semua, tidaklah. Ya tidak. Tapi bermakna dia dengan cara gaya dia yang begitu moden sekalipun, aku begini punya keadaan aku pun tak ada yang tegur. Dan aku sanggup berubah sampai aku jadi begini kerana aku pernah being accepted dalam keadaan aku begitu. Begitu. Itu cara dakwah orang-orang alim. Tak ada suka nak tegur menegur. Almarhum guru saya Habib Hamdillah Jufri dia bilang dalam kursus imam, kursus dakwah, disebutkan, kalau saya dalam kuliah ni sekarang ni ada laki-laki, ada kaum ibu, tiba-tiba datang satu perempuan pakai skirt, tak pakai tudung, duduk kat dalam majlis. Kita nampak mencelah aja begitu. Agak-agaknya tuan-tuan rasa apa saya punya tindakan? Pertama, sama ada saya bilang, minta maaf puan yang baru datang, saudari, ini masjid, majlis ilmu, hormatlah sikit awak dengan pakaian begini, ini rumah Allah. Ataupun saya tak begitu, tetapi saya tengok tak sedap, saya panggil jawatan kuasa wanita, sekejap bisikkan dia kan, kau panggil jawatan kuasa lelaki, tolong bilang sama jawatan kuasa wanita, tarik wanita itu, kasih dia jubah turis. Kan turis ada pakai jubah kan? Jubah turis, kasih dia scarf aja gitu. Ataupun saya tak nak nanti dia tersinggung, saya dalam ceramah saya selitkan tentang aurat. Bahawasanya aurat tu wajib dijaga, lebih-lebih lagi kita dalam rumah Allah, begitu begini apa semua. Pelan-pelan biar dia terasa sendiri. Agaknya di antara tiga-tiga tu mana yang saya sebut, mana yang saya lakukan? Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga? Agaknya dia bilang tiga-tiga tak akan saya lakukan. Bahkan kalau hari itu tajuk saya aurat, pun saya akan ubah bab rahmat. Saya akan ubah bab apa-apa lain lah.
yang dia rasa dia tak disebut pun langsung. Dia bilang, kerana apa? Orang gini hati dia kadang-kadang very defensif. Dia being accepted, dia datang lagi ke tidak? Kalau dengan dia dah berani datang begitu, bermakna hati dia, jiwa dia keras tak? Jiwa dia membantah tak? Menunjukkan dia bantah dalam perilaku dia tu, menunjukkan dia jiwanya membantah kebenaran. Jangan kita bantah dia balik. Biar dia lunak. Apabila dia dalam keadaan membantah tapi kita menerima, bermakna dia rasa aku ni tak dibantah. Orang ni menerima aku seadanya. Nanti dia akan datang lagi. First time dia datang, kau pun bantah dengan gitu, dia terus clash. Dia bilang ini bukan golongan aku. Tak akan datang lagi. Tapi kita sikit pun tak sebut, sedikit pun tak membuat dia terasa pun. Nanti dia datang lagi. Dia datang lagi, lama-lama dia berubah tak? Berubah. Dia berubah. Yang kita nak pancing hatinya dahulu. Kita pancing hatinya begitu. Begitu alim-alim ulama punya taktik cara dakwah mereka. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilul amdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiq. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantahan pada ketika sebenarnya. Jadi kalau dia orang yang suka bantah-bantah walaupun dia benar, itu menunjukkan dia sempurna imannya, sempurna imannya. Jadi yang banyak sangat bantah tu adalah tak bagus sebetulnya. Dakwah lain ya, suruh kepada yang ma'ruf, tegah pada yang mungkar lain ya. Kalau sampai perlu menyuruh pada yang ma'ruf dan tegah pada yang mungkar pun ada prosedurnya ya. Bukan setakat ni mungkar, ni aku boleh cakap ni. Ni mungkar aku boleh hembus ni. Ni mungkar aku boleh sergah ni. Kalau dah sah mungkar pun Nabi bilang ada 3 caranya. Dengan tangan, dengan lisan, hatta dengan hati sekalipun. Bukan terus dah confirm mungkar, bukan bermakna dengan kita tak bantah ni mungkar pun kita biarkan berleluasa, tidak ya. Tidak, mungkar mesti kena benteras, mesti kena berentas. Tak suka mesti tak suka, tetapi ada caranya, ada prosedurnya. Sikit ada kompromi dalam kalau salah kita nak mengiyakan, close one eye, tidak. Tetapi ada caranya, ada matlamatnya. Bukan terus confirm salah, aku mesti sergah. Tak apalah, salah pun tak kisahlah. Sekarang lebih macam-macam lagi orang bikin. Pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Macam contoh tadi orang masuk pakai skirt. Nampaknya macam dibiarkan kan? Tak biarkan. Dia datang lagi minggu depan. Dia nak berubah, aku nak dia berubah. Itulah cara teguran aku. Iaitu apa? Kami menunjukkan akhlak. Maka kamu pun patut menunjukkan akhlak. Begitu. Dengan cara diplomasi. Dengan cara bijaksana, dengan hikmah tu namanya. Dan adapun melawak dan berseloroh, maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa dan mematikan akan hati dan menyebabkan ia bagi dam-dam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Maksiat lidah berikutnya ialah apa? Berseloroh, melawak, make joke senantiasa. Tak bagus. Bantah-bantah pun tak boleh. Okeylah kita gurau-gurau lah sama-sama. Anak tak bantah inti, anak gurau sama inti sama-sama. We have fun together. Ceriakan keadaan. Pun tak bagus juga. Bukan bilang tak boleh ya. Banyak sangat menjadikan kelaziman tak bagus. Tak bagus. Sekali-sekali boleh. Nabi kadang-kadang melawak juga dengan sahabat-sahabat. Nabi bergurau dengan isteri. Tapi tak senantiasa gurau aja. Tak bagus. Tak bagus. Jangan orang suka buat kelakar. Sikit-sikit buat kelakar. Sudah duduk dengan dia bagus, tak kering gusi. Macam-macam ketawa nak pecah-pecah perut. Tak elok. Tak elok. Tak elok begitu macam. Ada orang suka buat kelakar. Atas kubur pun nak buat kelakar. Nak sambil nak turunkan mayat, sempat nak buat joke sedikit. Astagfirullah, ini orang tak nak ambil insaf. Dan orang pergi hospital, ke hospital pun nak buat kelakar. Orang tengah tengok orang sakit, sempat dia nak buat kelakar, nak buat apa. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tak elok. Tak elok. Kenapa buat seloroh ni tak bagus? Sebab berseloroh ni buat orang ketawa, dan ketawa mematikan hati. Nabi mengatakan, kalau kau tahu apa yang aku tahu, Nabi nampak seorang sahabat tengah duduk-duduk ketawa-ketawa. Nabi bilang, kalau kau tahu apa yang aku tahu, kau akan lebih banyak menangis daripada tertawa.
Sedangkan nangis itu banyak besar manfaatnya. Apabila kau sampai lupa nangis, kau tertawa, maka kau luput manfaat yang besar itu. Tertawa mematikan hati. Syekh Sa'ad Jawish, salah seorang din dalam fakulti hadis di Universiti Azhar, kita bincangkan hadis bab ketawa ini. Datang rumah saya ziarah di Singapura. Lepas hall Habib Abdullah Jufri, guru kami meninggal, dia datang hall, saya ajak datang rumah, kita bukakan kitab, dia baca dan sampai dalam bab banyak ketawa ini. Dia bilang ketawa ini mematikan hati. Kerana ketawa ini adalah salah satu cabang daripada membuat kita unable to control our mind. Orang kalau tak boleh control mind kita, akal kita, paling tinggi punya tahap apa? Koma. Kan tak boleh control, diam. Kau goyangkan dia pun dia tak boleh bergerak juga. Second punya tahap, mabuk, stone, high, makan drug apa semua. And ada punya tahap, tidur, pun mati juga. Tapi dia kejut boleh sadar. Tahap paling kecilnya ialah tertawa. Apabila orang tertawa, tak boleh kontrol diri dia tau. Mind dia tak boleh kontrol. Dah geli hati, tak peduli dalam majlis pun nak ketawa, terketawa juga. Tengah baca warta berita pun ketawa. Kadang-kadang setengah orang kita tengok, tengah warta berita seluruh dunia boleh pandang sama dia. Nak ketawa, dia nak gelak, boleh tergelak. Tengah ceramah pun boleh nak terketawa, kadang-kadang tak boleh terkontrol. Jadi tertawa tu membuat kau tak boleh kontrol kau punya mind. Sedangkan mind dan hati kau perlu senantiasa dikontrol. Jadi berbanyak ketawa membuat kau lose control on your mind. Sikit-sikit nak gelak, sikit-sikit nak gelak. Tak bagus. Di antara benda yang Nabi mengatakan Allah Ta'ala tak suka ialah apa tahu? Tak kelakar pun ketawa, tak lapar pun makan, tak bangun malam tidur siang. Dia ni rajin tidur siang, tapi malam tak bangun ibadat, tak bangun qiyamul lail, maka cela dia pun tidur siang. Tak lapar pun makan, dah makan pagi, tiba-tiba pukul 11 masuk lagi tengok ada apa-apa kari pap sebiji ke, apa ke, beli tidbits ke, apa-apa ke. Tak bagus. Tak kelakar, kelakar ketawa tak apa juga, tak kelakar pun ketawa. Tu orang bilang tak ketawa raja. Ini ketawa raja. Duduk dalam majlis-majlis orang-orang tertentu begitu tau. Kadang apa dia cakap, kawan-kawan dia berdekat-dekat ketawa. Ketawa buat-buat kita bilang. Kenapa? Ketawa ketesi, ketawa orang high class. Setengah orang begitu. Itu Nabi tak suka. Tak kelakar pun ketawa. Kelakar banyak ketawa pun tak bagus. Ini kan pula tak kelakar kau ketawa. Kerana banyak ketawa tu mematikan hati. Membuat hati kita dalam keadaan the state of tak terkontrol, uncontrolled mind. Ketawa tu membuat hati kita salah satu cabang daripada mind tak boleh terkontrol. Sebab itu tak digalakkan. Dia mematikan hati dan menyebabkan bagi dam-dam. Ini bukan dendam ya, dam-dam. Dam-dam itu marah, murka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Dam-dam ialah marah. Betul? Sebab itu orang Melayu bilang, jangan banyak bergurau nanti malam menangis. Betul tak budak-budak? Betul. Kalau dia dah bergurau-gurau nanti malam mak cakap sikit mari. Itulah banyak ketawa sangat malam sampai banyak menangis. Budak-budak ni. Betul. Sebab kalau dah banyak ketawa, dah tak terreserve dalam hati dia rasa sukacita. Semua dah keluar kan? Hanya yang tinggal apa? Duka cita saja. Sebab itu kita kalau nak tegur orang takut tau. Kita kalau nak tegur orang nampak pakcik ni serius muka dia. Kau tegur. Orang gini lebih mudah menerima nasihat. Tapi kalau orang yang jovial, fun, suka ketawa, kita ingatkan orang gini lebih mudah terima kan? Tak, orang gini cuba kau tegur, dia punya tak terima, dia punya melenting. Ana ingat dia kalau dah begitu, orangnya relax, makin mudah menerima kan? Tak, orang gini makin susah pasal hatinya mati. Makin marah. Lepas tu kita kalau nak tengok orang, nak tegur orang, kita tengok kalau kita nak tengok orang ni okey tak okey, kau tengok dia banyak gurau ke tidak. Kalau dia more serious, ini orang ni kau boleh ajak negotiate. Tapi orang yang makin banyak gurau, cuba kau salah sikit dengan dia. Dia punya tak terima, dia punya melenting dia seram. Itu salah satu cara kalau kita nak tengok karakter orang macam mana. Dia banyak gurau bermakna dah tak ada tersimpan dalam hati dia rasa sukacita. Semua dah keluarkan. Hanya yang ada memendam duka cita yang akan dikeluarkan berikutnya. Membawakan dam-dam dan menghilangkan keadaan ditakuti, iaitu apa? Lose respect. Sebab itu ulama bilang jangan bergurau dengan orang atas kita. Nanti
Dia memandang kita remeh. Dan jangan bergurau dengan orang di bawah kita. Nanti dia tak respect dengan kita. Don't joke around with our supervisor, with our superior. Nanti dia pandang kau remeh. Ada peluang promotion pun dia tak kasih kau. Ada peluang task yang important pun, tugasan dia tak beri kau. Pasal kita nak kasih fulan. Dia rasa dia tak confident budak ni. Pasal asyik gurau, asyik ketawa, asyik kelakar saja. Nak jadikan dia wakil untuk mesyuarat bicara dengan company lain ke? Nanti ada dia buat joke dengan company lain, sudah aku tak dapat deal nanti. Sudah, jangan kasih. Nanti dia pandang remeh. Nanti kau dipandang remeh, tak dapat peluang. Jangan joke dengan orang bawah kita. Nanti kau benda yang kau serius pun dia buat kelakar. Dia buat kelakar. Tak apalah bos, saya buat. Aku nak betul-betul, aku nak kena siap petang ni. Okeylah bos, jangan bimbang. Aku cakap betul-betul dia buat main budak ni. Pasal kau selalu bermain-main dengan dia. Jangan begitu. Jangan. Kalau kita nak bergurau sederhana pun dengan siapa? Dengan selevel dengan kita, kawan-kawan kita, sahabat kita pun berpada-padalah dengan yang atas, cermat. Dia gurau baru kau ketawa. Ustaz macam mana? Ustaz ni lawa lah, ustaz ni bukan main lah, handsome lah. Amboi, dengan ustaz kau ajak gurau? Tak boleh. Ustaz dengan muridnya pun ajak gurau-gurau sikit-sikit boleh, sekali-sekala. Nabi ada ajak gurau pada sahabat, tapi sekali-sekala tak sesuai, tak sesuai. Orang bilang apa? Kasih muka naik kepala nanti, kerana ada had dan batasnya. Sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau dan jangan engkau melawak dan seluruh dengan dia. Jadi Nabi bilang jangan melawak dan jangan kau bantah pun tidak. Okeylah kalau aku tak bantah, aku nak happy dengan dia, aku gurau dengan dia, pun jangan. Pun jangan. Sekali-sekala boleh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la takallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sungguhnya berkata-kata ia dengan suatu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Bintang suraya dia sebut. Bermakna begitu engkau ketawa, you make clown out of yourself lah maknanya. Kau cakap buat orang legak, kau punya martabat jatuh, bukan jatuh satu batu ke bawah, terpelanting jauh terus sampai ke planet lain punya jauh. Bermakna jatuh standard kau. Bermakna kau tak terus di-include dalam that group. You are still in that group, tapi that group tak pandang kau sebagai orang yang respectable lah. Terkeluar jauh, tercampak jauh. Semua tu adab kita. Biar terlebih serius tak apa. Tapi life tak boring. Kita kadang-kadang kalau ikut jaga agama ni boringnya. Gurau tak boleh, gitu tak boleh. Boleh, semuanya boleh, tapi kadarnya. Sebab tadi kita baca mengumpat pun boleh. Setengahnya pada seketika-ketikanya. Ada mengumpat yang harus, bahkan ada setengah umpat yang wajib. Tapi kena waspada terhadap umpat yang haram, lagi dosa besar. Gurau boleh pada ketika-ketikanya, tak boleh pada setiap ketika dan senantiasa. Begitu. Perkara semua ada had, ada batas. Kita hamba, kita hidup dunia Allah Ta'ala. Ini dunia penjara mukmin. Maka orang dalam penjara kena ikut undang-undang dan prosedur. Orang dalam penjara tak boleh sebebas-bebasnya. Akhirat tu menjadi syurga kita. Orang kafir, dunia ini syurga dia. Sebab itu dia buat semau-maunya. Sebab dia tak ada syurga lain. Dia tak ada syurga lain. Guraulah engkau, gembiralah engkau, enjoylah engkau. Kau tak ada syurga lain nanti. Kita masih nak menunggu syurga lain. Maka dunia ini penjara bagi kita. Sebab itu pun dia ada pada prosedur. Ada prosedur. Itu pun Islam lah agama paling relax sekali sebetulnya. Islam agama paling relax. Semuanya kenapa? Semuanya berbatas. Batasan itu adalah kerana mengikut kesesuaian perwatakan manusia itu sendiri. Allah Ta'ala tak kasih hukum yang menyusahkan kau, kecuali segala hukum adalah bagi manfaat diri kau. Jadi kalau kau betul ikut prosedurnya, relax, life tak boring.
Bukan rigid aja, bukan muka serius, muka masam saja, tidak. Kalau dah jok-jok sangat sampai tak tentu arah dia punya jok setengah kaum. Kalau dah serius pulaknya very arrogant. Mukanya kita nak tunjuk gaya pun tak tahu. Masya-Allah. Kalau dah serius bukan main arrogant, bukan main sombong lagi semua. Astagfirullah. Itu semua tu tak balance. Islam very balance punya agama. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah, lepas raya dapat kita baca sikit-sikit pun jadilah juga. Kita dah mula kuliah, kita dah bermula. Syukur sekali. Saya takut kadang-kadang setiap nak tutup kuliah bulan Syaban, nombor satu ini nak bertemu Ramadan. Satu perkara besar. Ramadan bulan perjuangan. Kemudian aku takut lepas hari raya, kelas ni buka balik ke tidak. Setengah-setengah tempat apabila buka balik, daripada 20 orang tinggal 3 orang aja. Sebab dia stop aja, momentum dia terus drop. Begitu. Yang ada setengah-setengah tempat kita tunggu kuliah. Dah buka? Belum. Tunggu orang habis raya. Dah buka? Belum. Sibuk pula haji. Dah buka belum sampai balik haji? Daripada bulan Syaban sampai bulan Muharram baru buka balik semula. Astagfirullah. Takkanlah kalau ia pun cuti, budak sekolah pun cuti tak sampai sepenggal sampai 4 bulan yang cuti. Takkan kuliah agama kuliah gini aja sampai 3-4 bulan cuti. Ya Allah. Alhamdulillah Tuhan dah undang kita balik. Tuhan dah startkan kita punya kuliah balik, dah hidupkan balik. Alhamdulillah, nikmat Allah Taala. Berayalah. Kuliah pun tak sampai 3 jam. Kuliah pun tak sampai setengah hari kau kuliah. Ya tidak. Lepas tu kau berayalah jalan raya semua. Hanya kuliah dah berjalan. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka syorkan satu ibadat. Ibadat apa? Ibadat nangis. Selalu nangis ya. Tuan-tuan, kaum ibu, selalu nangis. Selalu nangis. Besar manfaat nangis. Nangis apa? Tengok cerita Hindustan. Bukan nangis tengok cerita Hindustan. Nangis kenang dosa. Nangis ingat ajal dah dekat. Nangis takut sakaratul maut. Nangis takut terserempak dengan malaikat Israel. Nangis takut tobat aku ni dah diterima belum. Aku umur dah 60, dah 65. 25 dulu, dosa juga. Dah diampun belum? Ya Allah, kau maha pengampun, harap. Ya Allah, kau tak terampun macam mana? Ya Allah, harap ampun. Ya Allah, kenang imbas dosa kita. Bukan dosa yang 1-2 hari lepas kita dah baik dah. Dosa yang 40 tahun lalu. Dosa yang 50 tahun lalu. Ada tak buat dosa? Ada buat dosa. Dah cukup syarat taubatnya, itu yang buat kau nangis. Itu yang buat kau nangis. Nangis selalu. Ya Allah, aku tengok rumah malam-malam duduk tak ada orang, tengok rumah, tengok perabot. Semua akan aku tinggal. Ini langsir aku yang pilih. Ini tingkap aku yang suggest suami aku bikin design begini. Ini lemari dalamnya macam-macam, baju aku ada kat dalam. Barang kemas aku pun banyak. Semuanya akan aku tinggalkan. Kain putih menjadi pakaian aku. Tanah tempat tinggal aku. Ya Allah, macam mana? Nangis. Selalu nangis. Kau tengok cermin, nangis. Ya Allah, kalaulah wajah dalam cermin ini kau bakar dia, ya Allah, tak tertanggung dia dengan azabmu, ya Allah. Nangis. Tengok apa selalu nangis. Yang depan orang ada nangis. Sendiri duduk insaf, nangis. Nangis kenang dosa kita, kenang azab, kenang agung Allah Subhanahu Wa Taala, kenang ahli keluarga kita yang dah meninggal dunia dapat berjumpa lagi ke tidak. Nangis. Satu manfaat besar kalau kita banyak menangis. Jadi hati kita lunak. Dan orang yang banyak nangis itulah sebetulnya orang yang paling bahagia. Lapang dalam dada dia. Semuanya dah dikeluarkan dengan luahan pada Allah Ta'ala. Jadi dia boleh relax, dia boleh cool. Berbeza dengan orang yang banyak ketawa tadi kita katakan. Wallahu a'lam bishawab.